Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kali ini kita akan sambung kuliah dan perkongsian kita yang telah kita tinggalkan bulan yang lalu. Dan dalam kuliah kita ini, kita dah masuk hari itu daripada Babut Taharah ataupun Kitabut Taharah, the Fiqh of Purification, the Science of Purification ni kita dah masuk hari itu. Babu Al-Ghusli, itulah bab mandi. Selepas daripada kita berkongsi tentang babul wudu, bab wudu lah ya, daripada awal sampai akhir kita dah masuk babu al-ghusli, tentang mandi. Dan kita hari itu dah keluar tentang mujibat al-ghusl, yakni perkara yang mewajibkan mandi. Maksudnya apa yang berlaku yang menyebabkan kita wajib mandi, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bila ia berlaku kepada kita maka kita wajib mandi. Kita dah kongsi hari itu. Ada beberapa perkara. Pertama itulah keluar mani, kedua bersetubuh, ketiga haid, keempat nifas, dan kelima masuk Islam. Walaupun masuk Islam tu khilaf, namun saya masukkan dalam nota saya juga kerana sebahagian para ulama berpendapat bahawa orang bukan Islam yang masuk Islam wajib ke atasnya mandi. Dan saya ada sentuh jugalah mandi untuk jenazah, walaupun ia bukanlah fardu ain, ia fardu kifayah, ke atas orang lain untuk memandikannya, dan dia juga adalah wajib di sisi majoriti para ulama. Baik, sehingga kan jika ada jenazah yang tidak dimandikan setelah ditanam, sebagai ulama kata wajib digali balik, dimandikan balik dan ditanam balik. Allah Ta'ala alam, sebahagian daripada mereka berpendapat sedemikian. Baik, kemudian kita masuk tentang syarat sah mandi, syurut sihatil ghusli, syarat sah mandi. Di mana sebenarnya tidak ada perbezaan antara syarat sah mandi dan syarat sah wudu. Kalau dulu kita ada berkongsi tentang syarat sah wudu lah, syurut sihatil wudu, syarat-syarat sah wudu, sebenarnya tidak ada perbezaan dengan syarat sah mandi. Di mana syarat sah wudu itulah syarat sah mandi, syarat sah mandi itulah syarat sah wudu. Dia adalah syarat yang sama. Walau bagaimanapun, kita go through jugalah. Pertama, terputus apa yang mewajibkannya. Itu adalah syarat yang pertama. Dalam istilah bahasa Arabnya atau fiqhnya, inqita' ma yujibuhu, terputus apa yang mewajibkannya. Maksudnya, bila kita nak mandi wajib ataupun kita nak wudu sekalipun, kerana ia berkongsi syarat yang sama, maka hendaklah kita memutuskan perkara yang mewajibkan kita mandi. Contohnya, antara yang mewajibkan mandi ialah keluar mani. Maka semasa kita nak mandi wajib, air mani tak boleh keluar. Sambil kita mandi wajib, air mani masih keluar contohnya. Maka kita tak boleh mandi wajib pada waktu itu. Sama macam wuduk lah. Antara yang menjadi syarat sah wudu ialah terputus apa yang mewajibkannya. Antara yang mewajibkan wudu ialah keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, tengah berak ambil wudu, of course lah tak sah wudu kita. Ataupun kita tengah kencing, sambil-sambil kencing kita berwudu, sama juga tidak sah wudu berkenaan. Itu yang dimaksudkan dengan inqita' ma yujibuhu. Maksudnya apa-apa yang mewajibkan mandi wajib ataupun berwudu, maka kita mesti memutuskannya terlebih dahulu. Hatta sebahagian para ulama mengatakan bahawa kalau kita berwudu sebelum istinja pun tidak sah. Umpama yang distandardkan dalam mazhab Al-Hambali, kita kencing tak basuh kencing, tak sah di sisi mereka, melainkan setelah kita istinja terlebih dahulu. Adapun dalam mazhab Syafi'i, kita kencing kemudian kita wudu, after that baru kita basuh kencing kita, tidak menjadi masalah as long as kencing dah habis, cuma tak basuh lagi, tak istinja lagi. Manakala kita tidak mewajibkan istinja untuk mengesahkan wudu. Adapun di sisi mazhab Hambali mewajibkannya. Itulah maksud terputus apa yang mewajibkannya. Mana apa-apa yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib, maka ia mesti terputus terlebih dahulu. Orang yang haid umpamanya,
Nak mandi wajib kena habis haidnya terlebih dahulu. Kalau dalam keadaan haidnya keluar, dia mandi wajib, maka tidak sah mandi wajibnya. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Perempuan yang nifas, kata Ummu Salamah dalam Sunan Abi Daud, kanatin nufasa tajlis ala ahdi Rasulillahi 40 yauman. Setengah riwayat walailah, adalah orang yang nifas, yang keluar darah selepas beranak. Dia tidak solat, tidak puasa, dia berehat semasa nifasnya sebanyak 40 hari 40 malam. Jadi semasa nifas itu keluar, dia tak boleh mandi wajib. Kalau dia mandi wajib, maka tidak sah mandinya. Itu yang dimaksudkan dengan inqita' ma yujibuhu, terputus apa yang mewajibkannya. Maksudnya mesti settlekan dulu. Ataupun ia juga memberi maksud bahawa semasa kita mandi wajib, perkara yang menjadi sebab kita mandi tak boleh berlaku. Umpamanya kita keluar mani, kemudian kita mandi. Tengah mandi, keluar mani lagi. Tak sah lah. Kan? Sama macam tadilah. Kita berwuduk, kita kencing dah habis. Tadi saya buat contoh, kita kencing dalam keadaan berwuduk, tak sah wuduk kita. Ataupun kita kencing dah habis, kemudian kita wuduk, tengah-tengah wuduk terkencing lagi sekali, tak sah juga. Ia termasuk dalam konteks yang sama. Itulah inqita' ma yujibuhu, mesti memutuskan, bagi clear apa-apa yang mewajibkan wuduk atau mandi wajib berkenaan. Itulah syarat yang pertama yang termuat dalam buku-buku fiqh lah, yang perlu kita tahu. Jadi bagi settle yang tu dulu, orang yang dah haid, habis haid baru dia mandi. Habis nifas baru dia mandi. Habis bersetubuh baru dia mandi. Umpamanya, tengah-tengah bersetubuh mandi, of course lah mandi, itu tidak sah. Itu syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua ialah Islam. Al-Islam. Sama juga syarat sah mandi dengan syarat sah wudu. Islam adalah syarat terutama juga bila kita nak melaksanakan perintah mandi wajib. Di mana tidak sah mandi orang-orang kufar. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, la yasihhu ghuslu al-kafir. Tidak sah mandi orang kafir. Mesti orang Islam. Kerana Islam adalah syarat kepada keseluruhan hak ehwal, hampir keseluruhan yang bersabit dengan hak ehwal ibadah. Jadi tidak sah. Sama macam wuduk jugalah, orang yang bukan Islam wuduk tidak sah, walaupun adalah segelintir yang kata sah. Bahkan dengan berwuduk dia masuk Islam. Allah Ta'ala alam. Tapi di sisi majoriti, Islam adalah syarat sah, baik kepada wuduk, baik kepada mandi wajib. La yasihhu ghuslu al-kafir. Kalau kita lihat dalam bab mandi, para ulama bertegas bahawa tidak sah mandi orang yang bukan Islam atau orang kafir. Dalam bab wudu sama, la yasihhu wudu al-kafir. Tidak sah wudu seseorang kafir. Kok mana pun mesti Islam dulu, ya. Dan para ulama merujuk kepada beberapa ayat Quran yang sering kita lihat dan baca dan kita dengar bila para ulama mengupas tentang isu kewajipan ataupun menjadi syarat sah lah untuk dalam hal ibadah ni bersabit dengan keagamaan ataupun Islam tu sendiri. Antaranya ialah ayat Quran surah Az-Zumar ayat 65, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Maksudnya telah diwahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kufur lah. Syirik ni sebahagian daripada kufur. Siapa yang syirik, dia telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah keluar daripada agama. Kufur ni ada banyak macam. Tidak semua kufur itu syirik, kerana kufur ni ada banyak bentuk. Kufur boleh berlaku dengan perbuatan, kufur boleh berlaku dengan kata-kata, kufur boleh berlaku dengan i'tiqad, dan kufur juga boleh berlaku dengan semata-mata syak dalam hati. Jadi sebahagian kufur adalah syirik. Kufur banyak sebab boleh berlaku, tapi syirik adalah kufur. Semua syirik itu adalah kufur, tapi kufur tidak semuanya syirik, kerana sebahagian kufur boleh berlaku selain daripada syirik. Mana syirik itu lebih khusus berbanding kufur, tapi dia adalah salah satu sebab kekufuran manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah telah diwahyukan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu, yakni nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu syirik kepada Allah, kufur, terkeluar daripada agama, maka akan terbatallah seluruh amalanmu. La yahbatanna 'amaluk, maka terbatallah seluruh amalanmu.
Faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dalam ayat yang lain Allah Taala kata pada hari kiamat orang-orang yang kufur dan syirik kepada Allah, terbatal amalannya, maka dia tidak dapati daripada kebaikan yang dilakukan melainkan seumpama debu-debu yang berterbangan. Jadi daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa orang yang bukan Islam itu tidak sah amalan. Ayat lain yang dijadikan rujukan oleh para ulama juga ialah surah At-Taubah ayat 54. Wa ma tuqbal minhum nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Wa ma minhum an macam ayat tu. Wa ma minhum an tuqbal nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Wa ma tuqbal nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Mungkin kita boleh tengok balik ayat tu. Surah At-Taubah ayat yang ke-54. Di mana kata Allah, tidaklah menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima akan nafkah-nafkah mereka, infak-infak mereka, sedekah-sedekah mereka, melainkan kerana mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Taala tidak terima infak orang-orang kufar. Jadi para ulama menyimpulkan, law anna an-nafaqah allati kana naf'aha muta'addiyatan fakanatil ibadah min babi aula. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima nafkah yang mana kebaikannya itu melangkau, bermakna ibadah-ibadah fardiyah. Jadi nafkah pun Allah Taala tak terima, maka ibadah-ibadah khususiyah seumpama ini, ibadah-ibadah fardiyah seumpama ini, maka lebih-lebih lagi lah Allah Taala tidak menerima. Dan mungkin ada lagi ayat-ayat Quran yang lain dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi memadai dengan dua ayat Quran itu nak menunjukkan bahawa asas kepada syarak ibadah, bukan hanya syarak sah mandi, bukan hanya syarak sah wuduk, bahkan semayang pun kalau kita lihat syarak Allah Ta'ala menerima semayang ialah al-Islam. Selain daripada syarak wajib kepada semayang, Islam, kita belajar syarak wajib semayang, Islam balik berakal, suci daripada haid, suci daripada nifas. 5 syarat terutama kepada wajibnya semayang yang kita sebut sebagai syurut wujubis salah. Dan bukan hanya syarat wajib semayang, kalau kita lihat syarat sah semayang pun para ulama menyatakan benda yang sama. Syarat sah semayang, Islam, mumayyiz, berakal dan suci daripada haid dan nifas. Dan hal yang lain seperti menutup aurat, menghadap kiblat. Tapi Islam juga termasuk dalam syarat sah semayang. Selain daripada syarat wajib semayang, syarat sah semayang juga adalah Islam. Begitu juga dengan syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa? Sama juga, nombor 1 Islam, baru mari mumayyiz, baru mari berakal, baru mari suci daripada haid dan nifas, dan mungkin ada syarat yang lain. Itu syarat puasa. Samalah dalam hak ibadah yang lain, yang mana Islam adalah syarat terutama. Jadi itu yang perlu kita tahu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah berakal. Sama juga syarat kepada sah ibadah, mandi ini, mandi wajib, ialah berakal. Di mana tidak sah. Kalau tadi la yasih ghuslu al-kafir, hak ni la yasihu ghuslu al-majnun. Umpama kata al-Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, la yasih ghuslu al-majnun, tidak sah mandi orang-orang yang gila. Walal naim walal mughma alaih, dan tidak sah juga mandi orang yang tidur. Jadi orang yang tidur, dalam keadaan tidur dia mandi. Boleh jadi Allah Taala alam, tengah tidur dia mandi kan. Ada orang berjalan ketika tidur, ini mandi ketika tidur, mungkinlah, maka tidak sah mandinya. Dan begitu juga ghuslu al-mughma alaih, mandi orang-orang yang pengsan, tak sah. Kenapa golongan ini dikatakan tidak sah mandinya? Kerana tidak ada akal, li'adam wujud al-aqli as-salim, ataupun kerana ketiadaan akal pada waktu itu. Dan kalau kita lihat semayang pun, semayang dalam keadaan akal tidak ada pun tidak boleh. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang kamu mendekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Kenapa? Kerana antara syarat sah semayang ialah berakal, mesti akal yang waras. Adapun semayang orang-orang yang gila, semayang orang-orang yang tidur, semayang orang yang pengsan, hatta semayang orang-orang yang mabuk,
salatus sakran, solat orang yang mabuk tidak diterima oleh Allah SWT. Kerana syarat sah ibadah, baik semayang dan seumpamanya adalah berakal. Sama juga dalam isu mandi wajib, mesti berakal. Tidak sah mandi orang yang gila. Jadi kalau sebelum gila dia ada hadas besar. Sebelum sempat dia mandi dia gila. Kemudian dia mandi pada waktu kegilaannya itu, maka tidak sah. Jadi kena tunggu habis dia gila, barulah dia boleh mandi wajib, dan baru pada waktu itu sah mandi wajib berkenaan. Jadi akal ya. Dan hadis ataupun rujukan terbesar ulama dalam hal ini ialah hadis yang diriwayatkan, kita boleh dapati dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana aliran. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah dan Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya adalah hadis yang menjadi tunjang lah berkaitan dengan syarat sah ibadah ni, bukan hanya mandi tapi dalam hak ibadah yang lain wajib berakal, mesti berakal. Di mana kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasah, diangkat kalam atau pena daripada 3 golongan. Maksud 3 golongan ni dia tidak diambil kira ibadahnya. Hatta kalau dia melakukan perkara yang melanggar syariat sekalipun tidak dikenakan hukuman yang dikenakan ke atas, tak kenalah. Umpamanya orang gila, kalau dia bunuh orang, dia tidak dibunuh balik, tidak berlaku kisos ke atasnya. Orang yang gila ataupun orang yang tidur kemudian dia mencuri umpamanya, orang gila mencuri, mana boleh kita potong tangan. Pasal Nabi kata rufi'al qalamu an salasa, anin naim hatta anis sabi hatta yahtalim. Itu nombor 1 yang Nabi sebut. Daripada orang yang daripada kanak-kanak sehingga dia balik. Kemudian Nabi kata anin naim hatta yastayqiz, daripada orang yang tidur sampai dia jaga. Orang yang tidur tidak ditulis kejahatan kepadanya walaupun dia ada melakukan perkara semasa dia tidur. Kemudian anil majnun hatta yaqil au yufiq. Dan antara yang ketiga yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang diangkat pena juga ialah orang-orang yang gila sehingga dia berakal atau sehingga dia sedar daripada gilanya. Jadi disebut di situ orang yang gila lah. Jadi tidak ditulis pena kepadanya, yang ini tidak dipertanggungjawabkan. Dan dalam konteks ibadah ni maksudnya tidak solat ibadahnya. Jadi mesti berakal. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah niat. Niat ni kita dah kongsi panjang lebar gitu. Niat ni ialah al-qasdu wal azmu ala syai'. Kita qasad, kita ada keazaman untuk nak melakukan sesuatu. Kata Imam Al-Ghazali, niat ni laisa nutuq la fil qalbi, laisa nuzum wala nutuq la fil qalbi wala fil lisan. Niat ni bukanlah susunan huruf, tidak pada mulut dan tidak pada hati. Walakin qad yusa'idu al-qalba al-lisanu. Walau bagaimanapun dia kata kadang-kadang mulut boleh membantu hati, tapi asas kepada niat itu adalah di dalam hati-hati manusia. Dan kita tidak perlu lafazkan, sebutkan, kerana niat apa yang terkandung dalam hati kita. Cuma dalam setengah-setengah keadaan mungkin sebagai ulama beri keharusan untuk mentalafuz atau menyebut niat. Tapi asal niat itu secara jelas disebut oleh mana-mana ulama, mahalluha al-qalbu. Kerana kita nak perlu ingat juga bahawa niat ni dia ada 3 perkara yang penting. Pertama ialah hakikatun niyah. Hakikat niat. Niat ni ialah al-azmu wal qasdu ala fi'li syai'in. Kita berqasad, kita berniat, kita berazam untuk nak melakukan sesuatu. Itulah maksud niat. Hakikatuhu. Yang kedua mahalluhu. Hakikatuha, hakikatun niyah. Yang kedua mahalluha, tempat niat. Of course lah mahallul an-niyah al-qalbu. Tempat niat ialah hati. Yang ketiga ialah kaifiyatun niyah. Tempat niat bukan di mulut tapi di hati. Dan yang ketiga ialah kaifiat niat. 3 perkara ni kebiasaannya ada dalam buku-buku fiqh. Hatta Imam Al-Ghazali dalam Al-Wasit dia menjelaskan ketiga-tiganya. Hakikatun niyah, mahallun niyah dan kaifiyatun niyah. Pertama ialah hakikat niat. Yang kedua ialah tempat niat yang tidak ada pertikaian lah di kalangan para ulama. Mereka sepakat bahawa hakikat niat ialah keazaman untuk nak melakukan sesuatu. Mereka juga sepakat tempat niat adalah di hati. Dan yang ketiga ialah kaifiyatun niyah. Itulah kaifiat niat. Macam mana nak niat? Umpama dalam wuduk dulu kita bincang macam nak niat wuduk. Macam-macam kita boleh niat. Dan tidak ada satu benchmark untuk kita niat. Manakah macam mana Nabi niat dulu? Tak ada lah. Pasal hadis pasal niat ni sebenarnya tidak ada in spesifik.
Melainkan bila ulama berbicara pasal niat, mereka hanya menukilkan hadis Nabi yang amat masyhur itu, innamal a'malu binniyat, hadis Umar Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. That's it, itu saja. Sama juga dengan ayat Quran, bila para ulama nak menyebut tentang niat dalam mana-mana hak ehwal ibadah, selain daripada hadis berkenaan, para ulama hanya menyebut ayat Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mana niat merujuk kepada ikhlas. Tapi kalau nak cari tata cara niat in spesifik daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi SAW, tidak ada. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ada sebut bahawa antara perkara yang paling mudah untuk dilakukan oleh kita ialah niat. Tapi dek kerana tidak dinafikan ada berlebihan dalam niat sehingga akhirnya menjadi was-was, menjadi permasalahan lah kepada orang-orang awam dan orang di bawah ni untuk nak melakukan niat. Sedangkan kata beliau, niat adalah perkara yang paling mudah, yang tidak pernah dibincangkan oleh Rasulullah SAW tentang caranya, dan tidak pernah dibincangkan oleh para sahabat. Maknanya Imam Ghazali dia kritik fuqaha lah, kerana tak dinafikan dalam hak ehwal niat ni kadang-kadang ada macam berlebihan. Sebenarnya niat ni amat senang sekali. Dan ulama yang bagus jugalah huraiannya dalam bab niat ni ialah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Zadul Ma'ad, yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia one of the best book untuk kita belajar, untuk kita rujuk dan kita buat cross check dengan mana-mana fatwa, mana-mana pendapat dalam mana-mana mazhab. Sehingga kita tak nafikan bahawa amat bagus untuk sesiapa yang mempelajari fiqh untuk nak merujuk buku Zadul Ma'ad dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, niat ini satu benda yang mudah, dan dia kata faman qa'ada lil wudu faqad nawal wudu. Siapa-siapa yang telah duduk untuk melakukan wudu, maka dia telah berwudu. Jadi as simple as that. Itu perlu kita faham. Cuma niat ni sebagai ulama meletakkannya dalam rukun ibadah berkenaan. Kalau dalam bab wudu, rukun wudu lah. Kalau dalam bab mandi, rukun mandi. Tapi tak dinafikan sebagai ulama yang lain memasukkan memasukkan niat ni dalam syarat sah ibadah. Dan dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga sama. Dia kata niat ni adalah syarat sah ibadah. Dia bukan rukun. Sebab itu kalau kita lihat dalam Ihya Ulumuddin, hatta dalam Al-Wasit, dia menyatakan bahawa an-niyah ashbal bisyurut. Niat ni lebih dekat kepada syarat sah. Dia bukan rukun. Tapi tak apalah. Kalau duduklah rukun pun betul, duduklah syarat sah ibadah pun betul. Kerana kedua-duanya adalah perkara yang penting dan tidak boleh diabaikan. Jadi saya masukkan notanya dalam syarat sah, ya. Kerana dalam buku-buku fiqh kontemporari pun saya lihat sebahagian besar ulama moden memasukkan niat ni dalam syarat sah ibadah. Dan itu yang saya sukalah. Jadi saya masukkan. Baik, kemudian yang kelima ialah mumayyiz. Mumayyiz tadi kita dah sebut bahawa kebiasaannya kebiasaan syarat wajib ibadah ialah balik. Kita lihat syarat wajib semayang, balik. Islam, balik, berakal. Suci haid, suci nifas. Itulah syarat sah kepada syarat wajib kepada semayang. Islam, balik, berakal, kemudian suci haid, suci nifas. Sebagai ulama masuk lagi satu, dipanggil masuk waktu. Tapi majoriti letak masuk waktu ni dalam syarat sah semayang, ya, bukan syarat wajib semayang. Sama juga kalau kita lihat dalam syarat wajib puasa pun, Islam, balik, berakal, suci daripada haid, suci daripada nifas, dan mampu. Ada 6 syarat ada 6 syarat wajib puasa. Tapi adapun mumayyiz ni dia bukan syarat wajib. Mana wajib ni bila dah balik. Adapun untuk nak memastikan sahnya satu ibadah, memadai dengan mumayyiz. Ya, sebab itu saya masukkan dalam syarat sah mandi, dan bukan saya lah, mana daripada mana-mana buku ulama pun syarat sah mandi ni dia masukkan. Bukan syarat sah mandi saja, syarat sah wudu, syarat sah semayang, syarat sah puasa, syarat sah haji. Dia memasukkan dalam syarat sah hal yang berkenaan ialah mumayyiz, tapi tidak balik. Balik ni wajib. Wajib semayang balik, tapi nak mengesahkan semayang bukan balik. Mumayyiz sudah memadai. Dia panggil at-tamyiz. Syartun min syurut sihhati al-ibadah.
Mumayyiz ni ialah syarat sah antara syarat-syarat sah ibadah. Dalam konteks mandi ni, mumayyiz pun sama. Maksudnya, la yasihu, tidak sah mandi orang-orang yang tidak mumayyiz. La yasihu ghuslu ghairil mumayyiz. Tidak sah mandi orang yang tidak mumayyiz. Maksud soalnya siapa mumayyiz ni ialah budak-budak kecil yang belum boleh berkata-kata. Budak-budak kecil yang bila ditanya dia tak boleh menjawab. Hatta di sisi majoriti para ulama mengatakan mumayyiz ni ialah budak-budak kecil yang mana tidak boleh lagi membezakan antara ibadat dan adat dan tidak boleh beristinja secara bersendirian. Walaupun para ulama berbeza-beza tentang tahun lah. Tahun, ada ulama kata 3 tahun, ada kata 4 tahun. Yang standard dalam mazhab Hambali kata 7 tahun kerana ia merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah daripada Amru an Syu'aib an abihi an jaddihi, di mana kata Nabi SAW, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Nabi kata anak ni bila sampai umur 7 tahun kamu kena suruh dia semayang. Bila dia dah umur 10 tahun dia tak semayang, kamu boleh pukul. Jadi dia kata mumayyiz, Nabi sebut sini Nabi mula-mula suruh semayang umur 7 tahun. Jadi dia kata mumayyiz 7 tahun lah. Adapun di sisi majoriti setahu saya tidak mentakyidkan mumayyiz dengan 7 tahun. Tapi as long as umpama Syekh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' dia kata idza su'ila yaruddul jawab. Bila dia ditanya dia boleh jawab. Dan sebahagian para ulama kontemporari menyatakan bahawa idza lahu istita'ah fi tamyiz bainal ibadah wal adah, jika dia ada kemampuan untuk nak membezakan antara ibadah dan juga adat. Maknanya kalau kita boleh ajar dia reti dan dia boleh tahu. Dan ada juga sebahagian kata allazi yastaqillu bistinja'ihi, orang yang boleh beristinja secara bersendirian. Mana dia sudah akalnya sudah okey, kemungkinan dalam 3 tahun dan ke atas dia sudah mumayyiz. Kalau dia tidak mumayyiz, dia mandi wajib atau berwuduk, atau diwudukkan oleh sesiapa atau dimandikan oleh sesiapa, maka tidak sah. Jadi mumayyiz adalah syarat terpenting dalam hak ehwal ibadah, especially juga dalam konteks mandi wajib. Mesti mumayyiz baru sah. Baik, kemudian yang kelima ya, yang keenam, air suci menyucikan. Sama juga dalam konteks wuduk dulu, air yang suci menyucikan, tahir mutahhir, ataupun dalam istilah fuqaha yang lain disebut sebagai air yang tahur. Air yang tahur. Kerana kalau kita lihat dan kalau kita masih ingat semasa kita belajar babul miyah, the chapter of water dulu, kita ada bahagikan air ni kepada 3. Satu, tahir mutahhir, suci menyucikan, ataupun istilah lain disebut tahur. Tahur amat-amat suci. Yang kedua, tahir ghair mutahhir, air yang suci tapi tidak menyucikan. Kemudian yang ketiga ialah air najisun, air najis. Jadi ada 3 air di situ. Air yang mengesahkan mandi wajib seumpama wuduk juga, itulah hanya air yang tahir mutahhir, air yang tahur. Hatta al-Imam Ibnu Al-Munzir dalam bukunya Al-Ijma' telah menyatakan bahawa ajma'u ala anal wudu la yasih. Telah ijma' para ulama bahawa wuduk ini tidak sah illa bima waqa alaihi ismu ma, melainkan dengan air yang kita panggil sebagai air mutlak. Liman yajidus sabila ilaiha, kepada siapa yang mampu mendapatkannya. Mana as long as ada air yang mutlak, mesti kita berwuduk dengannya. Kalau tak ada air mutlak, baru pergi kepada yang lain seperti tayamum. Makna telah diijma'kan air mesti air mutlak, dan tidak boleh air yang lain. Kalau ada khilaf pun sedikit saja, namun ia telah ditolak. Umpama yang standard dalam mazhab Hanafi boleh berwuduk dengan air nabith. Nabith ni air rendaman tamar atau seumpamanya, yang kadang-kadang boleh memabukkan. Tapi boleh dibuat wuduk. Tapi majoriti para ulama menolak kerana hadis yang diriwayatkan itu hadis yang tidak sahih. Hatta kalau tidak dalam mazhab Hanafi sendiri, Al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, walaupun dia bermazhab Hanafi tapi dia tolak akan pendapat itu dan dia kata mukhalafatus sunnah, menyalahi sunnah sama sekali, tidak ada nas. Memanglah para ulama ni sebaik mungkin dia cuba untuk selari dengan mazhab yang dia anuti. Ini kita tak nafi. Hatta sebesar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sekalipun, kita lihat dia selari sejajar dengan pendapat ulama-ulama Syafi'i, hatta Al-Imam Syafi'i sebelumnya. Dia cuba sebaik mungkin untuk tidak menyalahi mazhabnya. Tapi dalam banyak pendapat dia menyalahi kerana dah tak ada jalan yang lain. Samalah konteks ini. Jadi ada ulama-ulama seumpama ini.
Ini dia panggil tak ta'assub lah. Mana ada, jika ada pendapat dalam mazhabnya yang menyalahi, maka dia kata ini tidak benar dan mesti diambil pendapat yang lain yang lebih mendekati sunnah. Hatta kalau kita lihat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, walaupun dia juga tegar di atas mazhab Malikinya, sehingga kita lihat pendapat-pendapat beliau dalam tafsirnya Ahkamul Quran banyak cenderung kepada mazhab Hanafi. Dia banyak backup dan bela mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Samalah macam Imam Nawawi juga banyak backup mazhab Syafi'i kan. Tapi at the end dia juga sebut idza ikhtalafatis sahaba, jika para sahabat khilaf dalam satu isu, fawajaba ittiba' aqrabihim aw ashbahim bisunnah. Dia kata jika sahabat khilaf dalam sesuatu isu, maka wajib kita mengikuti pendapat mereka yang lebih dekat dan lebih rapat dengan sunnah. Dia memberi penegasan sedemikian. Maksudnya tidak fanatik lah. Mana dia dalam setengah-setengah isu. Sebab itu Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam juga memberi penegasan yang sama dalam Qawaid Ahkam. Dinukilkan oleh ulama-ulama hatta dalam mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i ada buku yang bagus yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Abi Bakar Al-Khazra'i, buku tentang taklid. Dia juga menegaskan bahawa Izzuddin Ibn Abdissalam dengan kehebatan dan keluasan ilmunya, dia juga tidak dikata la ta'ayyan 'alal 'ami idza qallada imaman fi mas'alatin an yuqallidahu fi jami'il masail. Dia kata tidaklah menjadi kewajipan ke atas orang yang awam bila dia mengikuti suatu imam atau suatu mazhab dalam satu masalah untuk dia ikut imam itu dalam keseluruhan masalahnya. Kerana mewajibkan sesuatu aliran ke atas seseorang akan menyebabkan masalah dan sempitnya agama ini. Jadi dia kata tak menjadi syarat kita ikut seseorang imam hatta sesuatu mazhab secara 100% walaupun dia orang awam. Kerana dalam setengah keadaan pasti ada benda yang dia tidak boleh melakukan, melainkan dia kena ikut pendapat ulama atau mazhab yang lain. Dan ini kita dapati secara realiti lah. Kita pergi ke Mekah kan ikut mazhab Syafi'i, satu segi batal wudu. Kan susah tu. Jadi nak ke taklid juga, akhirnya keluar juga mazhab Syafi'i kan. Jadi macam itulah konteks. Jadi sama dalam hal ini, ulama sepakat bahawa mesti air suci menyucikan, tak boleh air yang lain. Ma waqa'a alaihi ismul ma. Dan kita dah bincang dulu, air suci menyucikan ialah air mutlak, yang mana ia ada semata-mata air. Air yang kekal di atas sifatnya yang asal, tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Dan kita dah baca dulu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan selainnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu adalah suci selagi mana dia tidak dinajiskan oleh apa-apa pun. Dalam isu bi'ru buda'ah, telaga buda'ah, di mana sahabat tanya, boleh tak kita wuduk daripada telaga ini? Pasal telaga ni orang duk buang kotoran, hatta orang duk buang anjing kat dalam tu. Anjing mati ke duk buang dalam telaga tu. Nabi boleh ambil tak wuduk dalam telaga ni? Kalau kita tak boleh ambil lah kan? Tapi Nabi kata as long as air itu tidak dicemari, maka bolehlah berwuduk daripada telaga berkenaan. Jadi tentang kerana sesuatu itu di atas kesuciannya, melainkan jika terbukti akan kenajisannya. Umpama kata Asy-Syaukani dalam buku usul beliau, hatta dalam buku Fiqh Nailul Awtar kita boleh dapati penegasan beliau dalam banyak tempat. Al-aslu fil asya' ataupun al-aslu al-asya' ala taharah ma lam tasbut an-najasah. Al-asya' ala taharah ma lam tasbut an-najasah. Kenajisan sesuatu itu adalah suci selagi mana tidak sabit akan kenajisannya. Itu kaedah yang perlu kita tahu. Jadi nak sebut tentang air suci menyucikan. Baik, kemudian yang terakhir sekali ialah menghilangkan apa yang menghalangnya. Ataupun dalam istilah Arabnya, dalam buku-buku fiqh, istilahnya dinyatakan izalatu ma yamna wusuluhu. Izalatu ma yamna wusuluhu. Itulah menghilangkan apa-apa yang menghalang, yakni menghalang air daripada sampai ke badan. Maksudnya kalau atas badan kita, kalau wuduk dia beza, tak boleh ada di atas anggota wuduk saja. Tak boleh ada yang menghalang wuduk pada anggota wuduk saja. Tak boleh ada perkara yang menghalang air yang ada pada anggota wuduk. Tapi pada anggota-anggota yang lain yang tidak melibatkan wuduk, maka tidak ada masalah. Itu pun anggota wuduk yang wajib saja.
Kalau ada perkara yang menghalang air di anggota wuduk yang tidak wajib, maka tidak membawa kepada tidak sah wuduk. Banyaklah contoh-contohnya. Mungkin ada apa-apa yang melekat kat badan kita. Mungkin orang perempuan dia pakai makeup yang tebal, yang tak boleh menyerap air atau seumpamanya. Ataupun kita pun kadang-kadang ada gam atau seumpama yang melekat pada badan kita, pada anggota wuduk kita, maka kalau air tidak meresapinya maka tidak sah. Atas anggota yang wajib lah, muka, tangan hingga ke siku, kepala, dan juga kaki hingga ke buku lali. Tapi kalau kepala mungkin tak ada isu sangat lah sebab kepala dia besar. Tapi anggota-anggota yang lain, kepala tu bagi ulama yang kata tak wajib keseluruhan kepala lah. Mungkin sebahagian kepala tak sampai air, tapi sebahagian kepala sampai, maka tidak ada masalah. Tapi anggota-anggota wajib yang lain mesti clear daripada perkara yang menghalang air daripada mengenainya. Jadi tak boleh. Kalau ada sekalipun dia mesti meresap air baru okey. Kalau dia tak meresap air maka tidak boleh. Tapi pada anggota-anggota yang lain tidak ada masalah. Kan? Ada kat perut kita benda yang menghalang air, tak apalah pasal wuduk. Adapun mandi wajib keseluruhan badan. Tidak boleh ada perkara yang menghalang air daripada sampai kepadanya. Izalatu ma yamna wusuluhu. Tak boleh ada perkara yang menghalang air. Ataupun tak boleh ada juga najis umpamanya. Itu sepatutnya dalam air suci menyucikan tadi kita bincang. Bila kita berwuduk, tak boleh ada atas anggota wuduk kita najis. Sama juga ketika mandi wajib, tak boleh ada atas anggota badan, tak boleh ada atas badan kita najis. Kerana bila ada najis, bila kita mandi, najis itu tak bersih, maka air yang kita buat mandi itu tidak jadi air mutlak lagi. Dia bukan isu dia menghalang air. Najis ni biasa dia lembik, dia tidak menghalang air. Cuma dia menjadikan air itu tidak mutlak dan tidak bersih lagi. Sebab itu Nabi SAW bila nak mandi wajib, kata Aisyah dan Maimunah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dia membasuh kemaluannya. Ghasalah farjahu wa ma asabahu min azah, kata Maimunah. Nabi membasuh kemaluannya dan menghilangkan apa-apa yang kotor pada badannya. Kerana sebahagian azah, kotoran adalah najis dan dia boleh menyebabkan mandi kita tidak sah. Sebab itu antara sunat-sunat mandi ialah setelah kita membasuh tangan, setelah kita membasuh kemaluan, ialah kita membersihkan badan kita daripada azab. Azab ni benda-benda yang bersifat najis lah dalam konteks mandi wajib. Walaupun azab ni luas maksudnya, tapi ia lebih kepada perkara yang boleh menyebabkan badan kita jadi kotor. Jadi bersih yang tu dulu. Setengah riwayat Aisyah kata Nabi membasuh maraghifahu, membasuh tempat-tempat yang terpencil pada badannya, yang boleh menyebabkan air tidak sampai. Baik, jadi mesti menghilang hal-hal seumpama itu. Andai kata kita dah mandi wajib, tiba-tiba after mandi kita lihat ada benda yang melekat pada badan kita, maka kita hanya basuh di tempat yang melekat itu sahaja. Especially bagi ulama-ulama yang tidak menjadikan mualak itu sebagai syarat sah mandi lah. Kerana kita tak nafi, sebagai ulama kata mualak dalam mandi ni wajib. Mana bila kita mandi, after kita mandi, after a while, maybe 5 atau 10 minit selepas itu, 15 minit, kita tengok ada kawasan yang tidak kena air, maka kita kena mandi wajib balik. Ini bagi orang yang melihat mualak itu wajib. Yang standard dalam mazhab Hambali umpamanya, dia mewajibkan mualak. Kita wuduk sebahagian di rumah, kaki nak basuh di masjid, tidak sah di sisi mereka. Hatta dalam buku fiqh contemporary, Tamamul Minnah umpamanya, Syekh Al-Azazi, dan sebagainya lain kata mualak, saya lihat mualak mereka amat mementingkan mualak, dan dia merujuk kepada hadis Muhajir, hadis Khalid bin Ma'dan yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Ada juga hadis Ibnu ada lagi hadis yang lain. Tapi sebahagian juga melihat mualak itu tidak wajib. Umpamanya standard mazhab Syafi'i, mualak itu tidak wajib. Maksudnya kalau kita berwuduk sebahagian di rumah, sebahagian di surau, ada lapang masa yang banyak, sekurang-kurangnya kering air pada badan kita, maka dia tidak mensyaratkan, mana tidak mengapa. Walau bagaimanapun kita amat digalakkan supaya berwuduk pada waktu yang sama, at the same moment. Mak Saleh katakan, mana wuduk A sampai Z bagi habis at the same time. Mandi wajib pun sama, jangan buat separuh sana separuh sini. Kalau kita buat macam tu, dia jadi tak ada mualak. Ini jarang berlaku lah, dan kalau boleh kita elakkan. Mandi wajib mungkin tak berlaku lah, tapi kalau wuduk mungkin berlaku. Kita dah wuduk di rumah, kaki nak basuh di masjid. Sebab ingat datang masjid pun kena basuh kaki lagi kan, kaki kotor duduk berjalan. Kalau boleh sempurnakan wuduk di rumah. Mari masjid surau nak basuh kaki, basuhlah, tapi sempurnakan di rumah. Bagi jalan sempurna mualak itulah. Ya.
Mana bagi clear. Walaupun ulama tidaklah sepakat, tapi kita jaga ibadah. Kerana Nabi SAW tidak pernah berwuduk secara berasingan. Walaupun ada juga Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari secara mu'allaq hadisnya, tidak, dia bukan hadis yang musnad. Tapi ada dilakukan oleh beliau di mana beliau wuduk separuh di kedai, separuh di rumahnya. Jadi ulama melihat. Sebab itu Imam Syafi'i fatwa lama dia kata mu'allaq ni wajib. Kerana dia hanya melihat hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan. Tapi bila dia jumpa asar daripada Ibnu Umar berkenaan, dia merubah fatwanya menjadikan mu'allaq itu tidak wajib. Tapi ada ulama masih berkeras mengatakan bahawa mu'allaq itu wajib. Jadi asal kesimpulannya kita jaga mu'allaq walaupun berlaku khilaf, tapi kalau berlaku juga kita dah mandi, after a while kita lihat ada tempat yang tidak kena air, maka kita hanya basuh di kawasan itu saja, nak memudahkan, takkan nak mandi balik kot. Aku mazhab Syafi'i, aku mazhab Hambali ni wajib mu'allaq ni, gilah mandi balik, tak ada siapa larang pun. Tapi dalam konteks nak memudahkan, kita cukup untuk kita membasuh tempat yang tidak kena air saja. Kadang-kadang kita lupa, tengah mandi-mandi lupa nak basuh kan, lubang pusat ke lupa nak basuh, lubang telinga ke, tu tengok telinga aku ni kering je. Sebab itu sebelum kita mandi wajib digalakkan kita berwuduk secara sempurna terlebih dahulu. Dan itu adalah sunnah Rasulullah SAW, jangan ditinggalkan sama sekali. Dulu kita bincang tak tempat-tempat yang disunatkan wudu? Tak ada bincang kan? Dalam nota saya tak buat lah. Sebenarnya ada tempat yang disunatkan berwudu. Ada 9 tempat yang digalakkan kita berwudu. Ketika tidur, ketika berzikir, ketika junub, nak makan, nak minum atau nak bersama kembali. Ketika setiap kali nak semayang, tajdid wudu. Ketika sama juga ketika sebelum mandi wajib. Itu adalah tempat-tempat yang digalakkan kita berwudu. Dipanggil al-mawadi' al-mustahabbah lil wudu. Tempat-tempat yang digalakkan untuk kita berwudu. Dia ada 9 tempat. Setelah kita makan makanan yang dimasak dengan api, al-wudu mimma masatin nar, berdasar pada hadis Jabir dan Sunan Abi Daud. Berwudu selepas makan daging unta, bagi orang yang melihat daging unta ni makan tak batal wudu. Dia ada 9 tempat menurut hadis-hadis Nabi yang sahih yang amat-amat digalakkan kita berwudu. Patut saya tak masuklah nota lah yang tu. Tapi nota itu penting tu. Tapi nanti kita bincang lepas mandi nanti lah. Baik, nak habis yang ni. Kemudian kat mana tadi? Mu'allaq tadi kan. Kalau nak dikira khilaf, memanglah kita disuruh meraihkan khilaf, tapi dalam hak ibadah ni kita ambil yang terbaik. Kan? Walaupun untuk beramal untuk diri sendiri, kita ambil yang terbaik, ambil pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling dipilih oleh para ulama, dan hatta kalau kita nak ambil dalam konteks mazhab Syafi'i sekalipun, ambil yang paling rajih. Dan itu yang ditegahkan oleh ulama kita. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah dinukilkan balik oleh Al-Imam Al-Khazra'i umpamanya. Ulama-ulama kita dalam konteks mazhab Syafi'i umpamanya juga menegaskan bahawa kalau nak bagi fatwa dan qada mesti dengan pendapat yang paling rajih. La yajuzul ifta' walal qada illa birrajih. Tak boleh memberi fatwa atau pendapat melainkan dengan pendapat yang paling rajih. Kerana fatwa atau pendapat kepada manusia keseluruhan dia mesti pendapat yang kuat. Kerana ada kemaslahatan kepada mereka di situ. Tapi kalau nak beramal untuk diri sendiri, boleh ambil yang marjuh melihat kepada kekuatan diri kita. Umpama kata Asy-Syarani, al-aqwa ya'khudz bil qawi. Al-qawi ya'khudz bil aqwa, ad-dha'if ya'khudz bil adhaf. Kadang-kadang orang yang kuat dia boleh ambil pendapat yang kuat, orang yang lemah dia ambil pendapat yang lemah. Maka melihat kepada keadaan diri kita sendiri. Kalau kita nak beramal untuk diri sendirilah. Tapi kalau nak keluarkan satu fatwa yang rasmi, pendapat yang am, mesti mengambil pendapat yang rajih. Itu yang diputuskan oleh ulama-ulama keseluruhan. Hatta dalam konteks mazhab Syafi'i sendiri, itu penegasan yang dibuat oleh ulama kita. Samalah konteks wudu dan mandi wajib. Kita walaupun ada khilaf di kalangan para ulama tentang mu'allaq, meraihkan mu'allaq itu lebih baik dan lebih dekat kepada sunnah kerana Nabi tidak pernah berwudu secara berasingan dan tak pernah mandi wajib kerana berasingan. Jadi mu'allaq tu kita jaga. Cuma dalam setengah-setengah keadaan bila berlaku begitu, mungkin kita ambil lah mu'allaq tu sebagai bukan syarat lah kepada sah mandi wajib. Dalam kita dah mandi semua tadi, tiba-tiba ada terlupa ataupun ada benda yang menyebabkan air tidak sampai, maka kita basuh sekadar tempat yang tidak kena itu saja. Kita meraihkan khilaf, tapi dalam setengah-setengah keadaan
kita ambil yang terbaik, dan dalam setengah keadaan yang lain kita ambil yang agak lemah sedikit lah kita kata. Memang saya cenderung mengatakan bahawa mualak ni wajib dalam ibadah. Wuduk baik, mandi wajib baik. Cuma dalam setengah-setengah keadaan bila dah macam emergency, kita ambil pendapat yang lebih mudah. Itu juga amat-amat digalakkan. Sama dengan kita kata tertib lah. Kalau nak ikut tertib ni tidak semua ulama sepakat, especially wudu kan. Sebagai ulama kata tertib tidak wajib. Yang standard dalam mazhab Maliki, yang standard dalam mazhab Hanafi, tertib tak wajib. Dan sebagai sahabat Nabi pun kata tertib tak wajib. Tabi'in pun sebahagian daripada mereka tertib tak wajib. Saya melihat senarai salaf di kalangan sahabat Nabi, tabi'in yang ramai juga yang kata tertib dalam wudu tidak wajib. Walau bagaimanapun kita tak lihat juga orang Maliki atau orang Hanafi. Saya pernah semayang, bukan kata pernah lah, selalulah semayang di Masjid Hanafi ni, surau Maba'ul Huda umpamanya. Dia surau Hanafi tu. Tapi kita lihat orang-orang daripada India, hatta imam dia pun datang daripada India, bila dia ambil wuduk, kita tak tengok pula dia ambil wuduk tunggang terbalik. Kan? Kadang-kadang perbincangan dari sudut teoretikal saja, tapi once kita pergi kepada praktikal, itulah wuduk yang dilakukan oleh mereka. Maksudnya tak beza bab wuduk ibadah ni apa-apa pun sama saja. Cuma dari sudut ilmu lah ada beza sikit. Tapi bila sudut praktikal biasanya kita praktik yang terbaik. Baik, jadi itulah 7 syarat sah mandi wajib, insya-Allah taala. Terputus apa yang mewajibkannya, Islam berakal, niat, mumayyiz, air suci menyucikan, dan juga menghilangkan apa yang menghalang. Walaupun benda ni kita tidak hafal, dan kita selalu mandi wajib, sekurang-kurangnya kita ada idea macam mana wajib mandi yang penting. Kerana bila tidak sah mandi wajib, maka tidak sahlah ibadah kita yang lain. Sebab itu amat penting. Dan mandi wajib ni Nabi kata ghuslul janabah ni ialah salah satu perkara yang penting dalam Islam. Salah satu perkara yang penting dalam Islam. Sebab itu orang yang masuk Islam, di sisi sebahagian para ulama, dia suruh mandi. Sebab masa dia belum Islam tu, of course lah dia tak mandi wajib walaupun dia mandi. Jadi ada bagusnya ulama yang kata orang yang bukan Islam masuk Islam wajib mandi, walaupun sebahagian kata tak wajib, tapi sebahagian kata wajib. Jadi ada hikmahnya di situ. InsyaAllah ta'ala. Boleh berhenti saya. Next nanti kita masuk fardu mandi. Di mana fardu mandi saya nukilkan dalam nota ini, niat meratakan air ke seluruh badan, menggosok badan, ada khilaf di situ, dan juga mualat juga berlaku khilaf. Kemudian kita boleh masuklah tentang sunnah mandi sedikit. Kemudian larangan ke atas orang yang berjunub. Mungkin kita boleh habiskanlah satu kuliah. Mungkin tak habis juga kot. Jadi kita perlu 2 kuliah lagi lah insya-Allah untuk menghabiskan bab mandi ni. Kemudian at the end ataupun selepas itu baru kita masuk tentang babut tayammum. Bab tayammum lah. Dia juga satu bab yang menarik, dan kita lihat rukhsah-rukhsah Islam di situ insya-Allah taala. Qul qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.